Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan dikurniakan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Terima kasih kepada subscriber yang baru. Selamat datang ke channel Cerita Seram Rakyat. Semoga anda semua dalam keadaan baik dan sihat. Cerita kali ini kita akan pergi ke Kedah. Ya, kali ini kita akan pergi ke Kedah. Tapi daerah mana tu dia tak ada bagi tahu dekat daerah mana. Dan watak utama pada kali ini adalah Fitri. Fitri ni dia ceritakan pengalaman dia masa dia dekat asrama sewaktu dia belajar di Kedah dulu, dan masa dia duduk di asrama lah. Pengalaman misteri ataupun pengalaman seram yang dia alami dekat asrama tu. Jom kita ikuti apa cerita si Fitri ni dekat asrama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Fitri, kejadian yang menimpanya ini masih mampu membuatkan bulu roma dia meremang setiap kali dia terkenangkan kejadian misteri yang dialami dekat asrama ni. Fitri bagi tahu, kisah seram mula menyelubungi dirinya bila dia bertukar ke satu sekolah di area Kedah. Di Kedah ni bukannya di bandar Kedah, tapi di luar bandar Kedah. Pada awalnya, kata Fitri, semuanya berjalan seperti biasa. Malah dia beruntung sebab dapat kawan-kawan seasrama yang sekepala dengan dia lah. Yalah, kadang-kadang kalau kat asrama tak sekepala, susah juga kan. Murung je kan hari-hari kat asrama tu kan. Tapi nasib dia baik dapat kawan-kawan yang sekepala dengan dia. Nak dijadikan cerita, pada satu hari ni, apabila rakan-rakan sebilik Fitri ni minta dia pindah katil, meskipun warden asrama dah tetapkan dah dia boleh menggunakan katil di bahagian bawah. Dia pun malas kecoh-kecoh. Dia pun terus pindahkan barang dia ke katil bahagian atas. Tapi dia tak ada bertanya lah sebab apa tak boleh menggunakan katil bawah tu kan. Yalah, sebab yang suruh diorang tu kebanyakannya macam senior-senior yang memang dah lama duduk dalam dorm tu kan. Jadi dia malas lah, macam takut bertengkar ke apa kan dengan budak-budak yang lain kan. Jadi dia ikut saja. Dia pindah lah ke katil belah atas. Dalam kepala otak dia ni, dia nak tanya kenapa pula nak kena pindah katil belah atas kan, sedangkan warden dah letakkan aku dekat bawah ni dan tak ada apa halangan pun daripada warden untuk aku tidur dekat katil bawah ni kan. Tapi dia macam tak sedap hati, macam tak nak lah bersoal bahas dengan rakan sebilik kan. Jadi dia pun turutkan je lah. Sedang si Fitri ni kemas-kemas barang dia kan, datanglah seorang dia punya dormmate ni ataupun rakan dorm ni yang nama Am. Am ni bagi tahu tak boleh tidur dekat katil bawah tu sebab katil tu akan mengeluarkan bunyi bising memandangkan terdapat loceng yang diikat pada tiang katil tu. Menurut Am lagi, warden asrama yang mengikat loceng tu adalah sebab dengan alasan untuk memberitahu bila sepatutnya student-student atau pelajar-pelajar perlu masuk tidur. Maksudnya bila bunyi loceng tu, semua pelajar mesti tidur. Tapi si Fitri ni pelik lah kan. Macam mana pula warden ni nak bunyikan loceng tu? Takkan nak kena masuk dalam dorm. Jadi dia macam 1001 persoalan dalam kepala otak dia. Tapi si Fitri ni buat tak tahu je lah kan. Dia anggap yang budak-budak ni nak kenakan dia lah, scam dia ke kan, ataupun cerita gebang je kan, sebab tak nak bagi dia tidur kat bawah tu. Kejadian pertama yang si Fitri ni alami hari yang sama pada hari tu, lepas solat maghrib, dia mula menerima gangguan selepas dia tak nak ikut kawan-kawan dia ke dewan makan selepas balik daripada surau. Sebab dia nak tukar kain pelikat yang dia pakai tu, kiranya lepas solat semua kan. Dia balik bilik dulu nak pakai seluar lah supaya selesa kan. Kalau pakai kain nanti kan tiba-tiba tertanggal pula kain kan. Sudah. Jadi dia baliklah bilik dia untuk tukar seluar kan. Sebaik saja dia sampai ke bilik tu, Fitri bagi tahu dia terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak
sedang berlari di luar koridor. Namun, sangkanya anak kepada warden. Sebab dia dengar macam ada budak-budak berlari, macam satu orang, dua orang berlari dan sambil dengar suara kanak-kanak. Memang dia suspek anak warden lah kan. Takkanlah anak siapa, anak budak-budak pelajar ni pula kan, ataupun adik-adik pelajar ni datang ke dorm. Dalam dia cuba positifkan diri dia, maksudnya macam tak nak ambil kisah lah benda tu kan, tiba-tiba dia bau satu bau yang sangat pelik. Bau yang macam bau busuk. Bau busuk ni memang yang bau macam, bukannya bau tandas ataupun macam bau bangkai ke apa. Dia tak ada spesifikkan lah dekat sini. Jadi si Fitri ni pun tertanya-tanya lah, dari mana pula datang bau benda ni kan, bau yang busuk ni kan. Lepas dia tukar seluar, dia terus keluar lari tau, bukan jalan lah, dah tak ada jalan-jalan dah. Dia lari bagaikan Usain Bolt ke Dewan Makan. Sampai je dia kat Dewan Makan tu, kawan-kawan dia ni perasan lah kan, dia ni dah lari macam orang gila, kenapa kan, muka kau tu kenapa pucat Fitri. Lepas tu si Fitri ni pun ceritalah apa yang berlaku dekat member-member dia tu. Reaksi rakan-rakan si Fitri ni terus berubah. Dan salah seorang daripada kawan Fitri ni, yang dikenali sebagai Syafiq ni, tiba-tiba dia cakap, dia dah tahu ada orang baru weh. Dia dah tahu ada orang baru. Dan dia meminta semua untuk tidur berlonggok di atas lantai pada malam tu. Kiranya ramai-ramai ambil tilam, tidur kat lantai, rapat-rapat, dekat-dekat. Jadi si Fitri ni macam terpinga-pinga lah, campur dengan pelik kan. Dah kenapa pula nak kena buat macam tu kan. So dia rasa macam sesuatu yang tak kena. So jadi Fitri ni dia bagilah cadangan dekat member-member ni kan, agar memaklumkan perkara itu kepada warden. Namun si member-member Fitri ni bagi tahu perkara tu hanya sia-sia, dan diorang sempat titipkan satu pesan yang berbunyi, baik kelakuan maka baiklah segalanya. Pesanan tu bukannya daripada kawan-kawan Fitri tau. Pesanan tu daripada warden sendiri. Jadi diorang ni pun memang tak faham, apatah lagi si Fitri ni kan dengan pesanan si warden tu kan. So malam tu, lepas diorang habis makan tu pun, diorang bila time nak tidur tu, diorang tidur beramai-ramai, berlonggok lah dekat lantai tu kan. Dan si Syafiq ni minta si Fitri ni tidur dekat tengah-tengah antara ramai-ramai tu lah kan. Yang membuatkan si Fitri ni bertambah seram dengan pelik ialah apabila si Syafiq ni hulurkan dia satu buku surah Yasin dan minta si Fitri ni baca apa sahaja surah yang dia hafal dan yang dia faham lah maksudnya. Pada masa tu kata Fitri jam dah pukul 12.40 tengah malam. Tapi loceng yang diberitahu masa siang tadi tu masih belum keluarkan apa-apa bunyi. Dan pertanyaannya masih lagi macam kulis lah kan, mengenai loceng itu tidak dijawab oleh kawan-kawan si Fitri ni. Sementara tu si Am yang member Fitri ni, dia tutup semua tingkap dekat bilik dorm tu. Satu tingkap je yang dia tak tutup, iaitu tingkap yang berhadapan dengan katil yang ada loceng tu tadi. Tapi si Fitri ni tengok loceng ni tak ada keluarkan bunyi apa-apa lagi pun kan, sebab diorang dah masa ni dah memang dah nak tidur lah. Fitri ni dah semakin pelik dengan situasi yang dia tengah hadapi sekarang lah. Lepas Am tu dah tutup semua tingkap tu kan, kecuali tingkap yang ada loceng tu lah kan, katil yang ada loceng tu lah kan. Lepas tu Am ni pun bertanya dekat Fitri, kau ada bawa barang berat tak? Macam benda yang boleh menjaga dan melindungi kau ni Fitri. Jadi si Fitri ni pun jawab lah kan, aku rasa tak ada pula bawa apa-apa barang kecuali sebatang jarum lama pemberian nenek yang aku simpan dalam kotak pensel. Si Am ni dah rasa macam sesuatu yang tak kena. Dia macam
tak sedar hati lah kan. Dalam diorang tengah membuat andaian pasal jarum tu kan, tiba-tiba loceng yang digantung dekat katil tu berbunyi. Ting 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 ting. Macam tu lah kot kan, lebih kurang bunyi dia kan. Lepas tu Am ni sempat berpesan pada si Fitri ni. Dia minta Fitri ni pejamkan mata sekiranya ternampak apa-apa kelibat atau ternampak sebarang kelibat. Jadi bila dah bunyi loceng tu, semua pun terus baring lah kan dekat tilam masing-masing kan. Yang si Fitri ni baring menghadap ke kiri, kira dia paling ke kiri kan. Bila dia paling ke kiri tu, dia perasan seperti ada sesuatu yang tengah berenung diorang ni tau. Tapi daripada jauh lah kan. Maksudnya jauh tu dekat penghujung ataupun penjuru dom tu. Seperti yang dia nampak tu, seperti bayang-bayang seekor monyet berbulu hitam. Tangan monyet tu dia cakap sangat panjang. Jadi si Fitri ni, dia terus pejam mata sambil dia baca lah apa-apa ayat yang dia ingat lah kan. Sebab masa tu memang dia dah takut. Tengok apalah pula makhluk yang tiba-tiba muncul dekat dom ni kan. Tambah-tambah lagi, itu adalah pertama kali atau first time si Fitri ni lalui perkara macam tu kan. Last dia tertidur macam tu je pada malam tu. Apabila pagi esoknya, semua student dan pelajar buat macam biasa je, tak ada seperti apa-apa yang berlaku. Maksudnya diorang tak ada cerita sesama sendiri lah. Malam tadi kau nampak tak? Gila lah malam ni. Maksudnya diorang macam dah biasa benda tu, macam relax, tenang je kan. Tapi si Fitri ni, dia tetap tak puas hati. Yelah, dia first time kan mengalami benda tu kan. Dia pun tanya pada Am. Menurut Am, benda yang dilihat itu adalah benda yang dilepas oleh warden untuk mengawasi pelajar dekat asrama tu pada waktu malam. Mungkin benda yang Fitri nampak tu adalah khadam ataupun makhluk yang dibela oleh warden tersebut. Selepas kejadian tu, Fitri ni demam tau. Lepas demam tu, Fitri bagi tahu kawan-kawan dia lah, sebab dia bimbang lah kan, sebab dirinya sama ada dia berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Sama ada macam, maksud dia macam adakah dia ni telah menjadi dimark oleh warden ataupun tak kan. Sebab menurut Fitri, pada malam tersebut hanya dia saja yang nampak akan kelibat makhluk tu. Pelajar-pelajar lain semua tak nampak pun kelibat tu. Kira macam maksudnya makhluk tu memberi salam kenal lah dekat si Fitri ni. Sebab menurut Fitri, sebelum ni dia maksudnya dalam hidup dia belum pernah berlaku makhluk itu memunculkan diri. Tapi apa yang berlaku pada malam tu agak pelik, sebab makhluk tu seperti mencari sesuatu. Menurut Syafiq, kawan si Fitri ni, cubaan halau benda tu tak pernah berjaya ataupun tak pernah sukses lah orang cakap kan. Sebab bila nak halau je, ada je halangan dia. Yang lebih menyeramkan, kata Syafiq, benda tu seperti tahu niat diorang ni untuk halau dia. Fitri ni tak tunggu lama, dia terus telefon bapak dia. Dia ceritakan apa kejadian yang berlaku dekat bapak dia. Lepas tu bapak dia berjanji yang bapak dia ni akan datang ke sekolah Fitri ni bersama seorang rakan dia untuk selesaikan masalah tu lah. Maksudnya nak menghalau benda tu lah kan daripada asrama diorang tu yang terus mengganggu pelajar-pelajar tu. Tapi belum sempat ayah si Fitri ni datang, si warden ni memanggil si Fitri dan minta si Fitri ni berpindah keluar daripada asrama ataupun bertukar sekolah. Tapi warden ni tak bagi sebab atau alasan kenapa si Fitri ni patut tukar sekolah ataupun keluar daripada asrama tu. Sehingga ke hari ni, si Fitri ni tertanya-tanya kenapalah dia berasa seperti dia ni seolah-olah halangan dekat asrama tu. Menurut Fitri ni, peristiwa ni telah lama berlaku tapi masih segar dalam ingatan dia. Sekian saja cerita daripada Fitri pada hari ini.
Sekiranya cara penyampaian saya kurang memuaskan, saya minta maaf. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.